insya-Allah tajuk pada malam ini mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Baik, mudah-mudahan kita semua dalam majlis pada malam ini dapat merasakan kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Sekalipun kita telah dilanda, negara kita telah dilanda oleh pandemik COVID-19 sehingga menyebabkan hampir seluruh negara berlakunya lockdown, perintah berkurung, pergerakan terbatas. Jadi insya-Allah marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat. Jiwa amal ialah tulus ikhlas. Jadi sebelum kita pergi itu tengok di nota. Nota yang saya bawa bagi ada kaitan. Ni nota ni saya rasa Allah alam ada kelainan, insya-Allah. Lebih halus lagi. Ikhlas itu adalah roh amal atau roh ibadah. Jiwa amal juga dikenali sebagai roh amal, roh ibadah. Maknanya dalaman. Jiwa amal tu ikhlas tu di dalam. Penentu amal ibadah sama ada diterima atau ditolak. Suatu amalan kita itu nak diterima ke, nak ditolak ke, penentunya adalah ikhlas sebagai sebab. Kalau ikhlas, Tuhan terima. Kalau tak ikhlas, Tuhan tidak terima. Jadi penentu tu ikhlas. Kalau tak ikhlas, artinya tak ada nilaian di sisi Allah SWT. Itu mana tak ikhlas. Sebab tak diterima, ditolak. Siapa yang tolak tu? Allah SWT. Siapa yang menolak tu? Tuhan. Sebab apa? Tidak ikhlas. Tak ikhlas tu maknanya tak ada nilai di sisi Allah. Tapi boleh jadi besar sangat nilainya di sisi manusia. Bagi hadiah infak 2 juta di sisi manusia, bagi 2 orang ni, seorang 1 juta, besar lah sangat. Tapi kalau tak ikhlas, tak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni tak ada harga. Bila tak ada nilai, tak ada harga di sisi Allah, pada bahasa namanya bangkai. Jadi bila ibadah amal yang tidak ikhlas, yakni tidak diterima, tidak ada nilai, tidak ada harga, namanya ibadah bangkai. Tak kira lah yang bercakap ke, yang mendengar ke, semuanya sama. Hakikatnya begitulah. Ibadah yang tak ada nilai, nombor 4. Ibadah yang tak ada nilai. Sebab apa tak ada nilai? Tak ikhlas. Tak diterima. Tak ada nilai, tak diterima dan tak ada harga. Namanya ibadah bangkai. Ibadah tadi. Apa tu ibadah? Ibadah segala macam perintah yang disuruh oleh Islam. Sama ada wajib ataupun sunat perintah. Tak ada nilai. Tapi diperintah tak ada nilai. Sebab tak ikhlas, tak diterima, tak ada harga. Itu ibadah bangkai. Amal ikhlas yang diterima, ganjarannya tidak ternilai. Amal ikhlas sekalipun kecil sebenarnya banyak, sebenarnya besar. Amal ikhlas kalau diterima, ganjarannya tidak ternilai. Soalannya, kenapa amal yang ikhlas ganjarannya tidak ternilai? Syurga lah. Barang siapa yang ikhlas, ganjarannya tidak ternilai, syurga. Syurga boleh nilai. Berapa harga syurga? Subhanallah. Apa dia yang tak ternilai itu? Syurga lah. Ganjaran yang tidak ternilai. Bukan begitu. Berapa nilai syurga? Tidak ternilai. Tidak ternilai. Kita masuk bukan dengan amalan. Kita semua, Nabi semua, para malaikat, makhluk yang dapat belas kasihan, anugerah, rahmat, kasih sayang Tuhan, masuk dengan rahmat bukan dengan amalan. Jadi berapa nilai syurga? Nak bayar dengan amalan kita? Tak, kasih sayang Allah SWT. Dengan ikhlaslah Ustaz, orang jawab. Siapa yang bagi ikhlas? Siapa yang anugerahkan ikhlas? Allah juga. Sebab tu kita masuk surga. Mujur, itu mujur. Mujur kalau masuk surga dengan rahmat. Kenapa ikhlas itu dikatakan penentu?
Penentu amal tu diterima ke, ditolak ke, nombor 6 ni. Kenapa ikhlas tu dikatakan penentu? Siapa yang anugerahkan ikhlas? Maka Tuhanlah yang maha berkuasa. Ikhlas tu dikatakan penentu. Penentu tu, yang disebutkan ikhlas tu penentu tu, siapa yang menentukan ikhlas tak ikhlas? Kita usaha sungguh-sungguh, ikhtiar bersungguh-sungguh, boleh ikhlas? Tak boleh. Dengar ayat saya tu ni, dengar molek-molek. Kita usaha sungguh-sungguh, berikhtiar, beramal, bersungguh-sungguh ni, ikhlas ni, boleh ikhlas? Tak boleh. Sebab apa? Usaha tadi tidak memberi bekas. Usaha tu ikhlas lah, ikhlas tu usaha lah. Usaha tidak memberi bekas. Maknanya ikhlas tu sendiri, kita nak berikhlas tak boleh kalau Tuhan tak izinkan. Maka ikhlas itu semata-mata mutlak anugerah. Dia nak bagi siapa yang mukhlisin. Tapi dia adil, dia sempurna, tak boleh salahkan dia. Sebab tu dialah Allah yang maha bijaksana, maha adil, tak ada cacat celah. Jadi ikhlas tadi penentu. Dia penentu, tapi siapa yang bagi ikhlas? Bukan diri kita. Bukan ikhlas tu sendiri. Perkataan ikhlas tu Allah yang menganugerahkan ikhlas. Sebab dia yang ada kuasa. Dia yang mengerti yang dalamannya. Dialah segala-galanya. Dialah penentu, pemutus tu dia. Maka Tuhanlah yang maha berkuasa. Artinya yang mengikhlaskan itu adalah Tuhan yang maha berkuasa. Nombor 7. Ini intipati lah ni ya. Sebab lepas ni kita boleh jadi tak jumpa. Ambil perhatian, simpan nota ni. Amal ibadah dia macam umpama manusia. Amal ibadah kita sembahyang, puasa, zakat, haji, segala macam bentuk kebaikan macam manusia. Bila manusia ni dia ada nyawa, dia ada roh, rohnya ada, hiduplah. Tapi bila tak ada roh, nyawa tak ada, jadi bangkai. Bangkai manusia yang dah mati. Bangkai manusia ni perlu dibuang, atau diistilahkan dalam bahasa beradab, ditanam, dikubur. Kerana nilai kemanusiaannya sudah tiada. Tiada layak lagi bergaul dengan orang hidup. Sekalipun ratu cantik, sekalipun lawa macam mana sekalipun, kalau dah mati, lama-lama busuk, bau bangkai. Jadi perlu ditanam ke kubur lah. Nilai-nilai kemanusiaannya dah tak ada, tak layak bergaul dengan orang hidup. Nombor 8, walaupun dia seorang ratu cantik, orang terpaksa buang juga. Macamlah amal ibadah lahiriahnya cantik, qiyamnya bagus, rokoknya, i'tidalnya, sujudnya duduk antara dua sujudnya, bacaannya, salamnya, kerana dia jadi busuk, berulat dan reput. Sebab apa? Dalamannya. Rupanya dalamnya banyak kisahnya. Dengan riak, takabur, sum'ah, dengan menunjuk, berlagak dekat orang. Rupa lahiriahnya cantik. Jadi Allah pandang dua-dua. Yang lahir syariat itu dan yang batin dalam batang tubuh kita, perut kita, hati kita. Nombor 9. Jadi amal ibadah yang tidak ada roh, ibadah yang tak ikhlas, tak ada roh, yang tak ada jiwa, yang tidak ikhlas, Allah Subhanahu wa taala anggap seperti bangkai yang kotor, lagi busuk, yang tak ada harganya, yang tak layak diberi ganjaran pahala. Sesuailah COVID-19 ni, saya mendapat kabaran, mesej daripada orang-orang tertentu yang saya anggap orang ajaib. Saya tak pernah pun, tapi sejak buat video YouTube ni, macam-macam orang yang mimpi yang begitu ini, macam-macam pelik. Nak nafi pun tak boleh, dahsyat dia punya kongsi luar biasanya. Antaranya menceritakan bahawa selepas ini ada perkara-perkara yang besar yang akan berlaku. Bukan seorang, bukan dua, ramai yang macam-macam dahsyat. Ustaz, dulu saya ni orang biasa je, saya ni fasik, jahat, tiba-tiba entah macam mana di betis saya ada kalimah ni. Ustaz dia tunjuk gambar kalimah alif lam lam ha, kalimah Allah. Kemudian yang dapat subhanallah, yang kasyaf begitu begini. Kita bukanlah nak terima bulat-bulat, tapi cara penceritaannya ini mengajar, mendidik saya. Rupanya ilmu dia orang lagi dahsyat, ilmu dia orang lagi tinggi, subhanallah. Jadi sempena dengan COVID-19 ni, bila dengar COVID-19, bila kena lockdown, kena pergerakan terbatas begitu begini,
kita punya takut, punya cemas, laporan kematian meningkat-ningkat, malangnya bagi kita secara umumnya neraka di kita banyak kali ya. Neraka. Tapi tak ada rasa apa pun kita. Baru COVID-19 nya. Kita punya keluh, kesah, marah, meradang, menentang semua pihak. Yang mana tak berkenan kita marah. Sebab kita ada penyelesaian. Itu yang saya cakap, sekalipun kita ada penyelesaian, sekalipun ustaz, da'i, ulama yang menyebutnya, sekalipun orang-orang alim, orang bijaksana, agamawan, cerdik pandai menyebutnya, tetapi yang saya amat-amati lebih-lebih lagi berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya orang cerdik pandai jam. Tak boleh selesaikan masalah ini. Sehinggalah yang selalu saya sebutkan yang saya sebutkan itu selalu. Akhirnya dialah penyelesaian. Sebab apa? Dia dijanjikan. Macam mana keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya nombor 10. Tidak layak Allah menerima dan tidak layak diberi ganjaran pahala. Bahkan akan dicampak semula ke muka kita, sekalipun seluruh makhluk-makhluk Allah di langit dan di bumi. Maknanya, bila mana Allah tidak menerima, tidak beri ganjaran pahala, sebab dia tahu orang ni tak ikhlas, elok campak je ke neraka. Sekalipun makhluk-makhluk Allah di langit, termasuk malaikat, semuanya memuji-muji amal ibadahnya. Cantiklah, baiklah, bernilailah. Jadi rupanya manusia tidak tahu sedalam-dalamnya. Nombor 11. Manusia hanya menilai dengan mata lahir saja. Mana yang kelihatan balik nampak bagus, aku nampak orang tu. Hari-hari ke masjid, selalu tolong orang. Tapi dalamannya Allah yang nampak, sedangkan Allah melihat yang batinnya. Yang 13 yang terakhir, amal sedikit jika ikhlas dianggap banyak. Amal ibadah jika tidak ikhlas dianggap macam amalan yang tidak wujud. Tak wujud, tak ada, atau sedikit. Amal kalau ikhlas sedikit pun banyak sebenarnya, membawa kepada syurga. Tapi kalau amal ibadah tak ikhlas, banyak macam mana pun, kalau segi nilai wang dia berapa juta pun, dia macam tak wujud. Atau sikit sangat kalau nak dia ambil kira nilaiannya pun. Baik, tu simpanlah tuan-tuan. Kita ikam. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan itu sebagai kerangka. Amal perbuatan sebagai kerangka yang lahiriah tadi, yang zahir tadi, yang tegak. Sedangkan roh, yakni jiwanya, ialah terdapatnya rasa ikhlas, ketulusan dalam amal perbuatan tadi. Amal tadi kerangka, tapi roh jiwa tadi itu ada rasa ikhlas. Terima tak terima berdasarkan yang dalam tadi. Maka semua tentera-tentera Al-Mahdi, semua orang yang masuk ke syurga bighairi hisab adalah orang yang ikhlas. Orang yang tak dapat ditipu oleh iblis dan syaitan adalah orang yang ikhlas. Ikhlas tu penting, tuan-tuan. Peringkat yang kedua, keikhlasan seseorang dalam amal perbuatannya menurut tingkat kedudukannya. Ikhlas tadi ada menurut tingkat kedudukan orang tadi. Ada 20, 30, 40% itu, 50, 60 sampai 100 lah. Maka keikhlasan orang abrar apabila amal perbuatan itu telah bersih dari riya yang jelas maupun yang samar, sedang tujuan amal perbuatan mereka selalu hanya pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang ikhlas. Jadi abrar ni maknanya golongan apa yang nak buat lillahi ta'ala. Ambil perhatian, ni pun dalam juga. Abrar ni nak buat lillahi ta'ala. Usalli fadal isya'i arba'a raka'atin makmuman ke imaman lillahi ta'ala. Aku buat sembahyang ni kerana Allah. Dia nampak aku lagi, nampak? Nampak aku yang berdiri ni, qa'imun ni aku berdiri. Memanglah syariat kita ada lillahi ta'ala. Jadi aku persembahkan kerana Allah. Jadi dia cubalah ikhlas, cuba bacaan dia khusyuk semua supaya ikhlas. Dengan ikhlas tadi
dapatlah pahala-pahala yang dijanjikan bagi orang yang ikhlas. Nampak baguslah. Ini abrah tadi. Aku nak buat ni ikhlas lah. Tak nak bagi orang tahu aku buat ikhlas ni. Aku tak nak ingat-ingat balik semula. Tapi dia masih lagi mengisbatkan diri dia ada jugalah peranan tu. Belum lagi tuan-tuan. Ikhlas cara dia. Baik. Dan ini terambil dari ayat iyyaka na'budu, kepada engkau kami sembah. Bila engkau kami sembah, kami tu ada lah. Syariat kami tu, kami ni ada lah. Hanya kepada engkau kami menyembah, dan tiada kami mempersekutukan engkau dalam ibadahku kepada sesuatu yang lain. Berdasarkan surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami sembah. Kepada engkau kami sembah, engkau itu Allah. Kami sembah tu, kami tu ada manusia kita ni. Takkan nak nafikan ada. Rupanya ada beza, nanti saya sebut golongan muqarrabin ada beza. A slight different. Ada perbezaan. Adapun keikhlasan orang-orang muqarrabin, satu tahap lebih tinggi, menerapkan pengertian la haula wala quwwata illa billah. Ada billah tu. Tadi lillah. Satu lagi billah. Tiada daya nak mengelak, tiada kekuatan untuk berbuat. Tiada daya, tiada kekuatan untuk berbuat daripada awal tadi. Takbiratul ihram sampai habis tadi. Kalau 3 rakaat, kalau 4 rakaat, tak ada kekuatan, tak ada daya. Nak buat, nak bergerak tadi tak ada daya. Daripada mula sampai habis tak ada daya nak mengelakkan. Fikiran merewang sana, mikir yang bukan-bukan, tak ada daya. Sebab apa? Kita ni senantiasa duduk di makam sebenarnya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya kekuatan sendiri. Bila-bila pun tak ada daya. Habis tak ada daya, macam mana kamu beramal? Macam mana kamu berzikir? Macam mana kamu baca Quran? Tak ada daya. Semua dengan izin dia je. Usaha tadi, saya ulang balik. Ini poin besar ni, sila ambil perhatian. Usaha manusia tidak memberi bekas. Habis tu, usaha manusia ni syariat. Dia tidak memberi bekas. Tidak boleh mendatangkan manfaat, tidak boleh menolak mudarat, tidak boleh mendatangkan mudarat. Tapi diperintah, suruh berusaha, buat baik, suruh sembahyang, puasa, zakat, haji, itu perintah. Semata-mata perintah. Jadi kita buat. Bila kita buat usaha tadi, laksanakan usaha tadi, makna kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, usaha kita ini namanya syariat. Sebab apa syariat? Sebab usaha tadi Allah perintahkan kita sembahyang. Jadi kita usaha nak sembahyang. Jadi usaha itu adalah syariat. Tapi ingat, usaha itu bukan kuasa kita. Selama hari ini kita duk isbat, boleh jadi kita faham usaha itu adalah kuasa kita. Mana kuasa kita tidak memberi bekas? Usaha kita ini sebenarnya kuasa Allah. Dia yang menentukan jadi ke tak jadi ke perbuatan kita, jadi ke tak jadi usaha kita. Jadi yang menentukan kejayaan, yang menentukan kemenangan, adakah usaha yang tidak memberi bekas? Tidak. Yang menentukan usaha kita, amal ibadah kita, terima ke tak terima ke, baik ke tak baik, usaha kita, amal kita, ibadah kita, tindakan kita, perbuatan kita, ikhtiar kita, usaha kita tadi. Yang menentukan bukan usaha. Yang menentu, faktor penentu bukan usaha. Sebab usaha makhluk tidak memberi bekas. Sebab usaha ni adalah usaha manusia yang tidak memberi bekas. Jadi yang menentukan usaha tadi boleh berjaya, amal kita boleh berjaya, diterima adalah faktor siapa? Faktor Allah yang ada kuasa. Habis macam mana kita buat usaha-usaha kita sembahyang, puasa, zakat, haji tadi? Di atas titah perintah kalau dia izin. Sebab semua kuasa milik dia. Dia izin jadi, dia izin jadi, dia izin jadi. Sampai bila, sampai penyudah apa pun amal ibadah kita, begitulah. Begitulah sebabnya. Bila dia izin jadi, bila dia tak izin tak jadi. Sampailah ke mati. Sebab tu berulang kali, ratusan kali saya menyebut, kita masuk surga bukan kerana amalan atau bukan kerana usaha yang tidak memberi bekas. Jadi kita masuk surga dengan apa? Dengan rahmat, kasih sayang Tuhan.
Perkara ni nak diamati, nak difahami, nak dihayati, nak mendarah dagingkan sampai benar-benar faham dalam jiwa kita. Jadi ia merasa bahawa semua amal perbuatan semata-mata kurniaan Allah kepadanya. Sebab Allah yang memberi hidayat dan taufik. Ini diambil dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak habis lagi, bukan iyyaka na'budu saja. Kepada engkau kami sembah, kami ada, engkau pun ada. Iyyaka nasta'in, engkau yang menolong. Tolong kat mana? Tolong dari mula takbiratul ihram tadi. Takbiratul ihram daripada mula sampai ke habis, Tuhan yang tolong. Sebab itu ada seorang yang bersembahyang, bila dia sembahyang, dia berwuduk dengan sempurna, bila dia qiyam dengan penuh waspada, dengan penuh risau, dia anggap sebelah kanannya adalah syurga, sebelah kirinya adalah neraka. Dia anggap keberadaan, kewujudan Allah SWT di depan dia. Dia anggap di bawah dia, kaki dia tu duduk di atas titi siratal mustaqim. Kemudian dia menganggap sembahyang itu adalah sembahyang yang terakhir. Dia anggap sembahyang itu sembahyang yang terakhir. Lepas ni dia pun mati. Lepas tu dia melakukan hal tersebut. Dia nasihatkan kepada kawan dia selama 30 tahun secara istiqamah. Begitulah sembahyang dia. Subhanallah, Allahu Akbar. Sembahyangnya dia bayangkan surga belah kanan, neraka belah kiri. Kaki dia tu berpijak di atas titi siratal mustaqim. Depannya Allah SWT, belakangnya malaikat maut nak ambil nyawa. Itulah sembahyang yang terakhir. Lepas ni dia mati. 30 tahun dia istiqamah macam itu. Namun demikian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, belum ada jaminan dia itu garanti selamat. Tak ada jaminan. Jadi kita banding dengan kita yang lemah, yang dah ini lagi ke mana? Hanya kepada engkau kami mengharap bantuan. Hanya kepada engkau harap bantuan daripada mula sampai habis. Lepas tu dah habis tak sembahyang pun minta juga bantuan. Dan sebenarnya walaupun kita tak minta, Allah yang tolong. Muka surat 28 yang terakhir ni, amal orang abrar dinamakan amal lillah. Nampak? Amal lillah. Aku nak puasa ni kerana engkau, ya Allah, mengharap redha Allah. Tapi dia nampak diri dia ada peranan kerja puasa sebagainya. Beramal kerana Allah. Sedang amal muqarrabin ni nak bezakan. Dinamakan amal billah, beramal dengan bantuan kurniaan Allah. Dia ada, dia berdiri, dia terpacak nak semayang, tapi kalau bukan bantuan kurniaan, anugerah, hidayah, taufik dengan izin, dia takkan boleh apa-apa. Jadi dia menganggap semuanya bantuan engkau. Daripada mula bantuan engkau. Aku ni zahir saja, sarung saja. Sampai bila-bila dia anggap macam itu. Tapi dia anggap dia sarung. Semuanya dengan bantuan Allah dia boleh semayang maghrib tadi. Tapi lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, doa istighfar, Astaghfirullahalazim, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kenapa macam tu Ustaz? Tadi Ustaz kata kita ni sarung. Semuanya perbuatan Allah. Semuanya dia yang buat. Semuanya dia yang lakukan, bantuan dia. Jadi buat apa lagi kita istighfar? Dah tentulah terima punya. Ambil perhatian, syariat dan hakikat tidak boleh dipisahkan. Dia buat hakikat, dia gerakkan hakikat. Kurniaan dia, anugerah dia itu hakikat. Syariat mana? Syariat kita, bahagian kita. Bahagian kita ni bahagian usul kita. Kita wajib mesti mengekal rasa hamba. Jangan-jangan sembahyang tadi, usaha aku tadi, Tuhan tak terima, banyak dosa aku berhajat kepada engkau rasa hamba. Tadi bahagian hak Allah memanglah, kan? Dia yang buat, dia yang anugerahkan semua perbuatan dia, kuasa dia. Bahagian kita, syariat, mana? Tak boleh kata, semua dah dia buat, kan kita berlepas tangan. Tak boleh. Syariat mesti dah ada. Itulah kita usaha tadi. Walaupun usaha di kuasa Allah, kita buat dah. Dia maha adil, dia maha bijaksana, dia tak zalim, kita buat dah. Dia suruh kita buat, jangan lawan dah. Sedang amal muqarrabin dinamakan amal billah, beramal dengan bantuan kurnia Allah. Amal lillah, ambil perhatian, ni nak bezakan. Amal lillah menghasilkan sekadar memperhatikan hukuman lahiriah saja. Sedang amal billah menembus ke dalam perasaan hati. Seorang guru berkata, perbaikilah amal perbuatan engkau dengan ikhlas dan perbaikilah keikhlasanmu dengan perasaan. Tidak ada kekuatan sendiri, tak ada.
Perasaan kekuatan, termasuk perasaan tidak ada kekuatan sendiri, termasuklah azam. Aku azam ni besok ni nak puasa lah, besok ni bernazar begitu gini. Perasaan azam, nekat tadi. Rupanya yang boleh ni bukan azam. Yang boleh kita buat tadi semua izin Allah semata-mata. Maknanya azam tidak boleh menembus tabir ilahi. Azam kita tak ada. Azam tu kan makhluk, tak ada benda. Jadi perasaan kita syariat je. Aku niat dah, aku berazam lah. Tapi yang meluluskan kuasa Allah, bukan azam kita. Ambil perhatian. Perasaan pun tak ada kekuatan sendiri. Sedang semua kejadian, sampai itu, semua kejadian. Apa itu kejadian? Semua peristiwa, semua perbuatan, semua apa yang berlaku semata-mata kerana bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini ambil poin yang besar lagi ni, terakhir nak kesimpulan ni. Yang pertama, ni tanda-tanda ikhlas atau poin-poin berkaitan dengan ikhlas. Yang pertama, ni saya dah bagi tahu. Ini maknanya ucapan selamat tinggal sementara lah untuk masjid ni. Inilah buahnya. Yang pertama, ikhlas adalah rahsia Allah. Ini kena catat, tak adalah nota. Ikhlas ni adalah rahsia Allah. Kita ni makhluk, mana kita tahu rahsia? Jadi janganlah anggap kita dah ikhlas, kita tak tahu. Yang kedua, lupakan kebaikan amalan macam tak wujud. Ini ciri-ciri, tanda-tanda keikhlasan. Lepas buat baik, macam tak buat. Pasal apa macam tak buat, macam tak wujud? Ya, semua itu bukan perbuatan kita. Tak malu, saya ulang kali cakap. Tak malu ke kita? Kita nak bersandar kepada amalan-amalan kita ni. Sebenarnya semua itu bukan kita yang buat. Tak gitu? Malu tak? Malu lah. Ya Allah, Engkau masukkan aku dalam surga sebab aku dah puasa, sebab aku dah tahajud, sebab aku dah sedekah. Jadi lupakan terus. Bila kita lupakan macam tak wujud, itu ikhlas. Baru datang rahmat. Jadi macam mana nak dapat rahmat? Amal ikhlas. Macam mana dapat amal ikhlas? Bergantung kepada Allah. Segala-galanya dia. Jadi syariat dan hakikat tidak terputus. Hakikat dia yang bagi ikhlas. Nak dapat rahmat kena beramal syariat. Nak dulu syariat, nak buat syariat kena dengan izin dia. Tapi nak tinggal hakikat saja. Engkau lah buat segala-galanya engkau. Syariat mana? Syariat itulah penentu kita syurga atau ke neraka. Yang ketiga, kena ada rasa tidak berbuat. Pasal apa tu rasa tidak berbuat? Ni ulang balik. Rasa tidak berbuat sebab kita tak ada kuasa. Bila tak ada kuasa, bila masa engkau buat? Itu bahasa lebih buruk lah. Bila masa engkau buat? Engkau ada kuasa tak? Tak ada. Jadi selama amalan ni siapa yang buatkan Ustaz? Allah lah. Sebab dia yang ada kuasa. Habis aku ni apa? Tunggu yang gitu. Tunggu yang sebenarnya. Sabar saja. Oh, leceh lah macam tu. Leceh ke mana? Engkau hamba dulu tak ada. Cakap labut. Engkau dulu tak ada. Tak? Mujur dapat masuk syurga. Mujur. Jadi rasa tidak berbuat. Rasa tu dalam hati. Rasa tak ada kuasa. Barang siapa dia berbuat satu puasa, zakat, haji, umrah, dia rasa dia yang berbuat. Bermakna dia rasa ada kuasa lah. Jadi bila kita rasa tidak berbuat, kena ada rasa belum berbuat. Yang dah buat tu Allah, kita belum berbuat. Pasal apa kita belum berbuat? Tak ada kuasa. Bila masa kau buat, bila masa kita tak buat, rasa belum berbuat. Falsafah kata Ramli. Dia faham kan? Semuanya adalah anugerah. Maknanya apa? Kita maha zero. Manusia mana boleh maha, Ustaz? Allah dia yang maha. Ya, dia maha berkuasa. Kita maha lemah. Kita maha zero, apa tak boleh maha pula? Kan? Boleh je maha zero, maha tak ada apa. Bolehlah sangat. Ikhlas itu semata-mata anugerah. Semata-mata. Habis yang kita usaha tu, buat macam ni, pejam mata lah, tumpu betul baca, bagi faham mana. Itu Tuhan izin, itu ikhtiar. Kamu perintah. Siapa yang perintah ni? Big boss. Bila big boss Allah perintah, kamu kena apa? Patuhlah. Sami'na wa ata'na. Tapi yang kita boleh buat tu anugerah, bukan usaha kau. Kalau usaha kau, ini usaha saya yang boleh, macam kata Qarun, macam kata Fir'aun, dia yang boleh. Bermakna dia dah Tuhan. Dia dah jadi Tuhan, menuhankan diri, namanya dia ada power. Walaupun sedikit tu nama syirik, dosa besar. Lebih besar lagi daripada zina. Falsafah. Saya belajar macam ni. Tapi senang faham kan? Tapi dalam kan? Tinggi kan? Tapi senang faham, insyaAllah. Boleh faham? Jadi dari itu kita tidak boleh mengatakan ikhlas. Ambil ni pakcik ikhlas. Ambil ni aku bagi kamu 1 juta, aku ikhlas. Tak ada ungkit-ungkitnya.
Pasal apa tak boleh mengatakan ikhlas? Ikhlas itu rahsia Allah. Engkau manusia macam mana engkau kata aku ikhlas? Sebab itu Tuan Guru saya kata, barang siapa yang mengatakan dia tu ikhlas, ambil ni saya ikhlas betul lillahi ta'ala, automatik tak ikhlas. Automatik tak ikhlas. Sebab ikhlas tu rahsia Allah. Sebab benda dalam, mana kita tahu? Kadang-kadang awal-awalnya ikhlas, bagi ikhlas pada budak tu, pada orang tu dia bagi ikhlas engkau, memang tak ikhlas lah. Sudahnya bila budak jumpa budak tu sombong lah mata dia, kutuknya dulu mudah aku tolong dia. Dah mungkin boleh. Terbatal tak ikhlasnya? Terbatal. Jadi kita mana boleh kita menentukan ikhlas tak ikhlas. Baik. Malaikat pun tak tahu. Ya ke ustaz? Macam mana ustaz tahu malaikat pun tahu? Malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, kami tak tahu apa yang kau ajar aja. Sebab itu malaikat bawa langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit luar-luar lah, langit 5, langit 6 lah. Amalan kita lah. Sampai langit ke-7 hempuk balik ke atas itu. Malaikat kerja dia terima je. Betul? Dia malaikat pun tak tahu. Kita pun tak tahu, cakap banyak lagi. Tapi sekali ikhlas, nilainya tak ternilai ke surga. Surga ada nilai. Berapa kita nak bayar tu?